Assalamualaikum. Hari ini pelajaran kita ialah menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, untuk pengetahuan kamu, topik ini adalah topik yang penting. Dia memang selalu keluar dalam periksa PT3 dan memang soalan penting lah untuk SPM. Okey. So, target cikgu memang future lah untuk masa depan. So, abang siap-siap target untuk SPM memang soalan ni keluar. PT3 pun keluar. Selalu soalan periksa akhir tahun pun memang selalu keluar. Okey, so jadi kamu kena ambil berat lah berkaitan tajuk ni. Okey, soalan ni, okey, topik ni, okey, iaitu menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, so jadi persamaan linear serentak ni biasanya melibatkan dua pembuli ubah, iaitu dua pembuli ubah, iaitu contohnya huruf X ke dan Y ke. Okey, kuasa dia 1. Okey, dapat diselesaikan menggunakan kaedah graf, penggantian dan penghapusan. Kalau kaedah graf ni biasanya untuk soalan objektif. Okey, untuk soalan objektif. Okey, untuk soalan yang melibatkan subjektif, iaitu kena tunjukkan kira kaedah dua-dua kaedah ni, iaitu kaedah penggantian dengan penghapusan adalah kaedah yang penting. Okey, so sekarang kita pergi tengok kepada kaedah yang pertama, iaitu kaedah graf. Okey, ni melibatkan kaedah graf. Kalau soalan ni dia akan cakap siap-siap, selesaikan persamaan linear serentak. Kata kunci dia ialah yang ni, persamaan linear serentak. Okey, menggunakan kaedah graf. Okey, kalau persamaan linear serentak mesti ada melibatkan dua pembuli ubah, iaitu X, Y. Okey, selalunya kalau pakai X, Y lah yang satu lagi. Kalau kata pakai HK, ni pun H dengan K lah. Okey, so jadi dua pembuli ubah, kuasa dia 1 dan ada persamaan. Okey, bila dia kata menggunakan kaedah graf, maksudnya setiap persamaan ni kita akan membentuk garis lurus. Okey, jadi yang biru ni ialah untuk X tambah Y sama dengan 6 dan yang merah ni ialah untuk 2X tambah Y sama dengan 8. Okey, jadi bila dua garisan bersilang, itulah penyelesaian untuk dua-dua persamaan ni. Okey, macam mana nak lukis garisan ni kamu akan belajar nanti, insya-Allah kalau tak salah cikgu dalam bab tingkatan 2. Okey, so jadi kamu hanya perlu tahu dulu bila ada dua garisan, dua graf linear namanya. Kalau garis lurus ni namanya graf linear. Bila ada dua graf garis lurus ni bersilang, okey, kat sini bersilang, iaitu pada koordinat 2, 4. Koordinat kamu dah belajar sekolah rendah kan, iaitu koordinat ni ialah 2, 4, depan untuk X, belakang untuk Y. Okey, 2, 4. So jadi penyelesaian dia ialah 2. Bila koordinat dia 2, 4, jadi maka penyelesaian dia X ialah 2 dan belakang ni ialah untuk Y. Jadi X 2, Y 4. Itu kaedah graf. Jadi kamu perlu tahu dulu. Okey, kita akan lebih berfokus kepada kaedah penggantian dan penghapusan. Okey, sekarang kita pergi kepada kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian dulu. Okey, bila ada dua persamaan ni, kita akan selesaikan dia. Okey, jadi langkah pertama apa yang patut kamu buat ialah, langkah pertama untuk penyelesaian dia kamu tulis. Okey, X tolak 3Y sama dengan 7. Ini kita katakan persamaan pertama. Okey, dan yang 5X tambah 2Y sama dengan 1, kamu tulis ikut dia punya pembuli ubah. Okey, jadi 5X tulis bawah X ni lah. Jangan pergi tulis bawah negatif 3Y. Jadi X dengan X, Y dengan Y. Jadi 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, langkah pertama apa yang patut buat? Kaedah namanya kaedah ganti kan. Okey, kamu tengok kat sini. Okey, salah. Cikgu tertinggal satu step. Bila label pertama mestilah label yang kedua.
2. Okey, so jadi kamu kena tengok persamaan yang mana yang senang. Persamaan pertama ke persamaan kedua. Jadi sebabnya kita nak jadikan dia sama ada X sama dengan atau Y sama dengan. Okey, kalau kita tengok daripada persamaan pertama, dia lebih mudah dan simple. Jadi maksudnya bila ada persamaan pertama dan kedua, kamu tengok yang mana yang lebih simple. Kalau kat sini yang lebih simple adalah persamaan pertama. Jadi daripada persamaan pertama, okay, kita boleh wujudkan X sama dengan 7 tambah 3Y. Betul tak? Okay, X ni duduk sebelah kiri. Tolak 3Y iaitu negatif 3Y mai belah kanan. Jadi positif. Okey, selalunya kalau kat sini kamu dah dapat 1 markah dah kalau nampak risau. Okey, namanya ialah kamu telah mengungkapkan dalam persamaan yang satu lagi ini. Step ni. Okey. Sorry, gantikan. Kamu telah mengungkapkan dia. Bukan mengganti, belum ganti lagi. Okay. So, maksudnya ungkapkan satu daripada persamaan pemulih ubah dalam sebutan pemulih ubah yang satu lagi. Okey. So, kita ungkapkan dah. Okey, apa yang patut kita buat sekarang? Ungkap dah. Ungkap dah. Maksudnya kita jadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Ni yang lebih mudah, X sama dengan sebab dia duduk sorang-sorang. Dia kali dia satu. Sebab tu kita ambil X tu. Okay, so lepas tu kena gantikan. Okay, so kita kena gantikan. Bila tadi kita ambil persamaan pertama, jadi kita akan ganti dalam persamaan yang kedua. Jadi 5 X, kita dapat X sama dengan kan. Jadi tempat X ni kita gantikan dengan nilai yang kita baru dapat tadi. Jadi 7 tambah 3Y. Okey. X ni kita telah gantikan dalam kurungan ni. Okey, sebab nilai X ialah 7 tambah 3Y. Okey, lepas tu tambah 2Y. Tambah 2Y sama dengan 1. Okey, lepas tu kamu darab masuk. Darab masuk. 5 kali 7. 35. Positif. Jadi positif. Okey, sekarang 5 kali dengan 3Y. 5 ni positif. 3Y ni positif. Jadi tanda sama positif. 5 kali 3Y dapat 15Y. Okey, kita dah buka kurungan. Jadi salin yang belakang sama dengan 1. Okey, seterusnya. Kita ni keturunan yang sama. 15Y, 2Y jadi 17Y. 35 ni positif kan. 15 sini jadi negatif. Jadi 17Y sama dengan selesai kat belakang ni. Negatif 34. Y sama dengan negatif 34 kita nak Y kan. 17 ni kita buat mai belah kiri. Bila 17Y maksudnya 17 darab. Bila mai belah sini dibahagi. Y sama dengan negatif 2. Kita dah baru dapat Y. Kita kena cari X. Okey, bila dah kita ganti, kita dapat satu jawapan. Kaedah seterusnya, selesaikan persamaan linear dalam satu pemulih. Kita selesaikan dia. Okey, bila dah selesai, itu kita dapatlah nilai ni. Okey, kita gantikan nilai yang diperolehi ke dalam persamaan. Gantikan balik. Bila selesai, ganti. Okey, so kita nak gantikan. Jadi nilai X kita apa tadi? Tengok balik. Ni maksudnya kita kena gantikan. Okey, X kita tadi apa? 7 tambah 3Y. Jadi X sama dengan, tulis dulu. 7 tambah 3Y. Okey. Y ni kita tahu negatif 2. Jadi 7 tambah 3Y maksudnya 3 darab Y. Jadi 3 darab negatif 2. X sama dengan 7. Tanda berbeza kan? Negatif 3 kali 2, 6. Jadi X kamu adalah 1. Bila dah ni, kita tahulah jawapan dia. Maka X sama dengan 1. Y sama dengan negatif 2. Itulah penyelesaian dia. Okey. So, langkah pertama iaitu ungkapkan satu dalam pemulih ubah dan dalam sebutan pemulih ubah yang satu lagi. Okey, kita ungkapkan, kita kena jadikan dia X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau tengok ni persamaan pertama yang lebih mudah, kita keluarkanlah
persamaan pertama. Jadi X ni depan dia 1. Jadi lebih mudah kita ambil X sama dengan. Okey, bila dah dapat kita gantikan. Kita ganti selesai. Dapatlah Y sama dengan negatif 2. Kita ganti balik dalam X tu. Dapatlah jawapan. Okey, so ini kaedah ganti. Okey, sekarang kita nak buat kaedah penghapusan. Okey. Okey, soalan A kita ialah X tambah 2Y sama dengan 9 dengan 3X tolak 2Y sama dengan 15. Okey, kamu tengok kat sini. Yang mana? Okey, tengok kat sini. Ada tak pemulih ubah yang nilai kepakali dia sama? Perkali apa dia? Nombor kat depan ni. Okey, so tengok. Kalau X depan dia 1. X depan ni 3. Tapi Y ni depan dia 2, sini 2. Okey. Jadi bermaksud bila depan ni sama, kita boleh hapuskan. Okey. Okey, so cikgu nak bagi tips dekat kamu. Okey, ingat tanda beza tambah, tanda sama tolak. Ini yang lain sikit. Okey, jadi persamaan yang mula-mula ialah persamaan pertama, persamaan kedua. Bila kita nak guna yang cikgu bagi ni? Okey, cikgu suka-suka buat garisan, lebih mudah. Ini adalah soalan, ini step yang bawah garisan ni adalah step yang kita nak guna. Okey, so jadi macam ni. Tadi cikgu kata tengok dia punya pemulih ubah. Kalau pemulih ubah X ni perkali di atas 1 bawah 3. Okey, sekarang kalau pemulih ubah Y, dia angka iaitu perkali kat depan dia sama, iaitu nombor 2, nombor 2. Jadi sekarang okey, apa yang kita nak buat ialah kamu tengok ni, tanda depan dia untuk perkali pemulih ubah Y. Okey, perkali dah settle sama. Bila sama kamu tengok tanda depan dia. Tanda dia adalah berbeza kan? Okey, bila tanda berbeza, kamu akan ambil tambah. Jadi persamaan pertama campur persamaan kedua. Okey, ni persamaan pertama, persamaan kedua. Pemulih ubah yang ni Y iaitu yang lebih pemulih ubah Y, dia punya nombor kat depan dia sama. Jadi kita pilih Y lah. Kita nak hapuskan Y. Bila kita nak hapuskan Y, kita kena fikir sama ada nak tambah atau nak tolak. Cara tentukan, tengok tanda depan ni. Tanda depan ni berbeza. Bila tanda berbeza, jadi kita buat tambah. Jadi X tambah 3X. X tambah 3X jadi 4X. Yang ni bila kita selesaikan, habis lah. Dia memang kosong lah. Iaitu positif 2Y. Operasi dia tambah negatif 2Y. Positif negatif kan. Ni positif negatif 2Y 2Y positif 2Y positif tolak 2Y tolak 2Y jadi kosong lah. Nombor yang sama ni lah kita nak hapuskan, iaitu pemulih ubah Y. Okey, jadi bila X tambah 3X dapat 4X. Jadi 9 tambah 15 dapatlah 24. X sama dengan 4 kali X, 4 darab kan. Bila darab, mai belah sini akan dibahagi. X sama dengan 24 bagi 4 dapatlah 6. Okey. So, settle lah X sama dengan 6. Okey, tu kalau macam kita tengok step kat sini. Step ni adalah pada muka surat 141. Okey, darabkan satu atau dua pemulih ubah dengan suatu nombor untuk menjadikan perkali bagi satu daripada pemulih ubah adalah sama. Okey, jadi kita tak perlu darab lagi. Dia memang dah sedia ada pemulih ubah dia, perkali dia sama. Okey, lepas tu tambah atau tolak. Okey, tambah atau tolak persamaan tu kita tengok tips ni yang cikgu bagi ni lah. Kalau tanda berbeza, tambah. Okey, ni tanda berbeza, kita tambah persamaan pertama campur persamaan kedua. Okey, ni tambah. Darab bagi sama. Selesaikan, ganti balik. Okey, kita sekarang dah selesaikan X sama dengan 6. Sekarang kita nak ganti. Cikgu kata kalau tak celui, tarik ni. Okey, tulis belah. Okey, so jadi kamu kena gantikan yang mana, persamaan mana yang senang? Atas lah, yang senang. Jadi X tambah 2Y sama dengan 9. Nilai X kamu 6 kan? Diganti 6 tambah 2Y sama dengan 9. Okey, jadi 2Y sama dengan 9.
Okey, 6 ni positif minus ni negatif 6. Jadi 2y sama dengan 3. Y sama dengan 3 per 2. Dah, bila dah gantikan ni ganti, dapatlah jawapan dia. Ada X, ada Y. Jadi, X sama dengan 6, maka Y akan jadi 3 per 2. Okey, kita settle dah A. Kita nak buat soalan B. Soalan ni kamu boleh tengok pada muka surat 141 buku teks. Okey. Soalan ni muka surat 141 buku teks. Okey, sekarang cikgu nak pergi soalan B. Okey, soalan B. Soalan B ni ialah okey, 2x tambah 5y sama dengan 14, iaitu 3x tambah 4y sama dengan 7. Mesti susun ikut dia punya keturunan. X bawah dia X, Y bawah dia pun Y. Okey, sekarang kamu tengok ada tak pemuli ubah yang sama? Pemuli ubah sama, betul lah. Ni X ni X. Dia punya perkali dia tak sama kan? Kalau X, nombor depan dia ataupun kita panggil perkali tak sama. Yang Y pun sama. Ni 5, ni 4 tak sama. Okey, yang tadi X memang tak sama, dapatan 1, Y sama, itu kepala dia 2. Okey. So jadi sekarang bila tak sama, apa yang kamu buat? Kamu kena bagi dia sama. Okey, sekarang katalah kamu nak buat bagi. Kamu kena bagi dia sama. Okay, kita buat bagi kepala depan lah, senang. 2 dengan 3. 2 boleh jadi 6, 3 pun boleh jadi 6. Jadi, angka pertama, persamaan kedua. Jadi, 2 boleh jadi 6, maksudnya persamaan pertama ni darab dengan 3. Jadi kan, kata 2 boleh jadi 6, 3 ni pun boleh jadi 6. Bila 3 boleh jadi 6, maksudnya 3 darab 2 lah. Okey, jadi persamaan 2 darab 2. Okey, so cikgu gariskan. Okey, jadi kita putuskan persamaan pertama ni kita kena pilih. Nak pilih jadi nak hapuskan Y atau hapuskan X. Cikgu suka hapus X, tengok nombor dia senang. Okey, so jadi 2 boleh jadi 6. Okay, kita darab 3 persamaan pertama. Jadi 2 darab 3 jadi 6X tambah, hak lain pun kena darab juga. 5Y kali 3, 15Y. 14 pun darab 3 dapat 42. Ni persamaan ketiga. Okey, persamaan kedua darab 2. Ni persamaan kedua ni darab dengan 2. Kenapa? Sebab 3 nak bagi jadi 6 juga kan. Jadi 3 kali 2 dapat 6. 6x lah. 4 pun kali 2 dapat 8y. 17 pun kali 2 dapat 14. Okey, sekarang dah sama. Okey, bila dah sama, kita kembali ke pada step tadi. Okey, ni persamaan 3 dah ada. Ini 4. 1, 2 ni tak payah tengok dah lah. Maksudnya kita hanya fokus 3 dengan 4. You suka garis lagi. Okey, so 6 ni positif, 6 ni pun positif. Tanda sama, kita tengok balik contoh tadi. Tanda sama, negatif. Okey, so jadi ambillah persamaan ketiga, tolak 4. Pasal apa cikgu buat tolak? Sebab tanda depan ni. Kita nak hapuskan yang X lah. Buat apa nak hapuskan Y? Sebab perkali dia tak sama. Jadi 6X tolak 6X sekarang habis lah. Jadi hanya tinggal ini. 15Y tolak 8Y. Okey, so dapat 7Y. 4 tolak 42 tolak 14 dapat 28. Y sama dengan 28 bahagi 7. Sebabnya 7 darab. Bila darab lepas ni dibahagi. Y sama dengan 28 bahagi 7 dapat 4. Okey. Bila dah tak celui, cikgu kata buat macam tu. Garis line buat macam tu. Line buat nak panah. Dia tahu tadi sambung sebelah. Okey, so jadi persamaan mana kita nak gantikan? Yang lebih mudah untuk kamu gantikan, ni persamaan 3, 4 ni angka dia besar. Jadi persamaan pertama kedua pun yang 2 besar. Jadi persamaan pertama lah lebih mudah. Jadi 2x tambah 5y sama dengan 14. Okey, 2x tambah 5. Kita ada nilai y kan. Jadi kita gantikan kat y, 4 sama dengan 14.
Okey, 2x tambah 5 kali 4, 20. Positif lah kan. 14. 2x sama dengan 14 tolak 20. 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 bagi 2. X sama dengan negatif 3. Okey, so siaplah. Bila y sama dengan 4, maka x sama dengan negatif 2. Okey, tulislah. Cos. Siap. Okey, itulah yang kita belajar hari ni. Okey, selamat ulang kaji.